jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dikasihi Ustaz Jeffrey, PU Fendi, yang berbahagia Datuk Ghani, ex mantan naib Presiden PPJ, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada pagi ini dapat kita bersama dalam program daripada subuh tadi, salat berjemaah dan seterusnya, kita riadah santai, janji sampai di sini. Alhamdulillah selamat sampai, dan insya-Allah kita sembang santai pada hari ini insya-Allah dalam kuliah duha pada pagi ini bersama dengan orang yang hebat. Dan tajuknya apa hari ini ya? Tajuk apa tajuk? Betul ya. Jadi alhamdulillah, tak apa. Dalam kuliah doa kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita nak bersempena dengan bulan Rajab hari ini insya-Allah ya. Kita bagaimana kita nak apa yang mana persiapan. Yang mana sebagaimana kita nak bersiap kayuh, kita dapat berdaftar, kita nak buat persiapan kayuh kita pada hari ini, kita daftar, kita register, kita persiapkan dari segi basikal, cek rantai dan sebagainya. Begitulah juga dengan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang mana banyak di antaranya ialah Rajab ini gerbang Ramadan. Jadi mungkin kita pergi pada panel kita yang pertama insya-Allah, Habib Jafri ya, yang mana walaupun sibuk hari ini, lepas ni nak kuliah ke sebelah UK ke mana Malawati hari ini, jadi alhamdulillah sempat bersama dengan kita. Hajat pertamanya dia nak kayuh sama, tapi disebabkan nasihat doktor, kita pun kena ikutlah. Saya pun tak berani juga Ustaz, bila dia kata 46, kerana esok masuk Ustaz khabar aku masuk sakit jantung dan sebagainya. Jadi saya ambil satu kelompok pun tak cukup hari ini, jadi untuk ambil syarat. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit bersempena dengan bulan Rajab pada hari ini, dan kaitkan bagaimana kita sebagai hamba Allah dari persiapan bulan Rajab ini, apakah amalan-amalannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saya hormati sahabat pengacara, majlis, moderator, yang saya hormati sahabat panel PU Fendi, yang juga selaku penganjur kita pada pagi ini, semua sahabat-sahabat daripada geng Surau Putrajaya, Acai, dan seterusnya sahabat-sahabat yang mengikuti kayuhan kita pada pagi ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Berbasikal ni sebenarnya memang passion, minat saya lah. Saya ada 3 biji basikal, 1 road bike, 2 biji fat bike. Baru saja let go mountain bike saya, sebab bila saya start kayu fat bike tu, saya rasa macam kayu mountain bike tu macam tak best lah. Jadi saya hormat, dan saya lebih kepada panjat bukit. Saya lebih suka panjat bukit berbanding dengan saya hormat road bike lah. Lalu hal sebab tempat saya tu di Kedah tu memang banyak bukit, di situ banyak route. Seluruh Malaysia turun untuk kayuh dekat kawasan tempat saya tu. Jadi nanti sekali-sekali kita buat program pergi sana, try tempat saya tu. Memang best lah, insya-Allah. Banyak route dia, route bukit-bukit. Salih Muhammad. Sebahagiannya ada kelapa sawit, sebahagiannya memang hutan lagi, sebagainya memang best lah, insya-Allah. Jadi Salih Muhammad, cuma saya dijadualkan untuk pergi umrah pada 26 bulan ni, dan undang-undang baru umrah kena booster. Jadi Salih Muhammad, saya pun dengan ikut saranan kan, akhirnya booster 2 hari lepas tu. Doktor memang booster dia memang dia ni sikit lah, memang dia peak sikit. Dia nak demam lah apa semua, dia sakit kepala apa semua. Lepas tu minta advice doktor, sebab hari ni ada kayuhan. Doktor kata, Ustaz relax dulu, cool down.
Jangan duk post sangat Ustaz lagi. Jadi kita pun dengan berat hatilah mai hantar tuan-tuan yang menggigil kaki dia sebenarnya. Pertama apa ni abang kita bawa keluar basikal. Saya ada satu basikal yang saya ngam. Abang Soprano yang basikal tu memang saya ngam dengan saya lah. Jadi saya tahu dah kalau saya nak ambil kayu kat Putrajaya ni saya tak payah bawa basikal dah. Sebab ada dah basikal saya simpan kat rumah Abang Soprano. Salih Semat. Jadi alhamdulillah Salih Semat kita duduk dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan istimewa sebenarnya. Kita yang tak rasa dia istimewa. Sebab kita tak familiar dengan bulan kita sendiri sudah. Allah susun dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang dia panggil bulan haram. Bulan haram Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang ni bersusun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang ni 3 yang tersusun dan 1 dia terasing nama dia Rejab. Ibnu Abbas menyebutkan bahawa dalam bulan-bulan haram ini amalan yang kita buat, dosa-dosa yang kita buat dipandang besar di sisi Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Allah tak izinkan kita untuk menzalimi diri kita pada 4 bulan haram ni. Lalu ulama mufassir menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah Imam Al-Qurtubi, dia menyebutkan bahawa bila Allah sebut benda kecil ataupun benda maksiat itu dipandang besar, maka sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga dipandang besar di sisi Allah SWT. Pun dipandang besar. Maka seolahnya nak memberitahukan kepada kita, perbanyakkan amalan-amalan dalam bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bagi banyak. Dan subsequently, selepas daripada Rejab ni kita ada Sya'ban. Dan lepas daripada Sya'ban kita ada Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan kita nak maksimumkan ibadat kita sebanyak-banyaknya. Kita kena ada azam macam tu. Di tahun ni nak masuk Ramadan ni, jangan kata apa, kata Allah nak mai pula Ramadan ni, nak kena puasa pula lah. Ni tahu kan saya sebenarnya. Dia orang Melayu dia sampai dia panggil dia bulan puasa. Orang Melayu biasa panggil bulan puasa. Dia tak ni? Nak mai bulan puasa ni. Padahal dalam bulan Ramadan bukan cerita puasa aja. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan Ramadan bulan Qiyamul Lail, bulan Ramadan bulan sedekah, bulan Ramadan bulan kebaikan, bulan Ramadan macam-macam sallallahu alaihi wasallam panggilan dan gelaran kepada bulan Ramadan. Yang kita boleh rebut. Puasa tu salah satu aja. Puasa tu satu daripadanya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak banyak amalan, apa kita kena buat? Kita kena start dengan biasakan diri kita dengan amalan tersebut. Kawan yang tak biasa kayuh, nak kayuh 44 kilo buat bunga raya. Ni. Pakai tumbang dan 3 kilo je. Saya duk Nazmi jangan duk kayuh lagi abang dah relax dulu. Salih Muhammad. Tunggu bagi ada basikal mama lu, relax kita kayuh, start kayuh 10 kilo mula. Saya ingat lu saya mula-mula saya kayuh. Saya mula kayuh basikal umur saya 12 tahun. 11 12 tahun saya start kayuh basikal dah. Saya round Perlis tu saya dia biasa dah dulu-dululah. Saya Muhammad. Lepas tu saya start dengan dulu orang panggil basikal racing lah. Yang besi tu. Itulah basikal saya dulu ni. Sampai ke tahap tak puas kayuh pakai tu, tukar apa ni tu single apa? Single itulah satu yang mati tu. Prewe orang darah kata prewe mampuih. Prewe mampuih. Tu berpuas tu sampai tahap macam tulah dulu-dululah saya Muhammad. Kemudian dah start masuk pergi kerja mau tinggal lama. Lepas tu start kayuh balik. Bila start kayuh balik tu tak boleh kayuh jauh-jauh. Dia start dengan 5 km dulu. Daripada rumah saya pergi dekat tol tu, kayuh pergi 5 km balik. Itulah mula-mula dia. Lepas tu makin jauh, makin jauh. Dan akhirnya Salih Muhammad ada, barulah kita ada stamina, kita ada skill, kita ada kekuatan untuk kayuh dengan kayuhan yang lebih jauh. Kalau start tu tiba-tiba 40 km terus pakai sadaqallahul azim lah jawab dia. Kan Salih Muhammad tu duduk lambai tu apa ni highlight ya tu, bila lah highlight nak lalu lah lalu, lepas tu buat tayar, buat pegang tayar lah, buat pegang rantai lah, apa semua. Yang tik-tik paling cergas sekali tuan-tuan buat selfie, berhenti biasa aku berhenti ambil gambar tu style dia. Jadi tuan-tuan Salih Muhammad sama juga dalam masuk dalam bulan Ramadan
Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita nak buat banyak ibadat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita nak puasa 30 hari straight 30 hari puasa. Pada bulan-bulan yang biasa, nak puasa sehari pun menggelupak sah. Puasa sehari tu tunggu bila nak buka lah. Oh, saya cuma bila nak masuk waktu maghrib ni, masuk maghrib. Masuk zuhur pun dah rasa macam maghrib dah. Pasal benda tak, tuan-tuan boleh bayang, kita nak puasa bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, 30 hari nak puasa straight. Lepas tu pula solat Jumaat dah buka puasa, balik lagi kita nak pergi tarawih pula. Tarawih bukan solat sikit-sikit. Kita nak solat sampai 20 rakaat. Campur 3 rakaat. Kalau tak 20 pun 8 pun banyak dah. 8 campur 3 lagi. 11 rakaat nak buat. Ni sekarang ni duk buat tak 11 rakaat? Bukan 11 rakaat, 2 rakaat lepas isyak pun tak buat. Jadi subhanallah saya Jumaat, nak baca Quran banyak. Tahu tak pasal apa? Kita bila masuk tiap-tiap kali bulan Ramadan, kita yang selalu dengar lah, 1 banyak-banyak, 2 jarang-jarang, 3 kadang-kadang, 4 sikit-sikit. Tahu apa dia tu? Tarawih. Nah, minggu pertama banyak orang main tarawih. Minggu kedua jarang-jarang main tarawih. Minggu 3 kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu 4 tinggal sikit je. Standard mana pun kecuali Majlis Haram ni. Pasal apa ujung main minggu 4 tu tinggal sikit je? Pasal apa? Pasal orang semua pekat letih, penat. Salih alaihi wasallam dengan kita tak biasa duk buat. Benda tak biasa. Bila benda tak biasa, maka akhirnya jadi macam mana? Akhirnya buat separuh jalan, kita dah penat, akhirnya kita stop. Maka apa Allah buat kat kita? In preparation untuk kita masuk bulan Ramadan yang kita nak maksimumkan ibadah kita tu, maka Allah jadikan dulu bulan Rejab 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Hampa buat start preparation hang lah ni. Salih alaihi wasallam. Ni nak kayuhan bunga raya pagi ni. 12 hari bulan. Salih alaihi wasallam. Hari tu start 1 hari bulan, hari tu ni dah start dah kayu dah sikit-sikit. Sebelum buat bunga raya, buatlah bunga kekwa dulu ke, buat bunga apa? Bunga ros ke, apa kan? Buatlah bunga kecil-kecil dulu, bunga Syamat apa ni? Benda-benda alam mereka tu kan. Buatlah sikit-sikit dulu. Waktu makin lama sampai ni, oh masya-Allah dia paling laju sekali. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, macam itulah masuk Rejab, Allah letakkan motivasi kepada kita dengan kamu buat amalan bulan Rejab ni, Allah ganda bagi banyak. Kita pun nak dapatkan banyak, kita mula banyak berpuasa dalam bulan Rejab contoh. Banyak puasa bulan Rejab. Daripada biasa. So nanti bila masuk bulan Ramadan, puasa biasa dah sebab ada start Rejab itu dah banyak puasa dah. Kan Ustaz Ismat banyak baca Quran, start saya. Siapa dekat sini yang tiap-tiap tahun khatam Quran bulan Ramadan? Cuba angkat tangan tengok. Tiap-tiap tahun masuk Ramadan khatam Quran. Cuba angkat tangan. Siapa yang tak pernah khatam Quran, tiap-tiap tahun pun tak khatam Quran? Hampa dua-dua tak angkat pasal apa? Tak ada, saya tahu. Tawaduk. Apa nak cerita kat orang, Ustaz ni benda ni riak apa kan? Tak apa. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Kita tak biasa dengan Quran. Kalau kita biasa dengan Quran, tak ada masalah nak khatam Quran sebulan 30 juzuk. Tak ada apa. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Quran kita tu macam baca surah Yasin? Kita baca surah Yasin. Laju. Kalau kita dengan surah Yasin ni, orang duk baca surah Yasin malam Jumaat tu, kita duk berjalan di luar tu, kita ikut tu. Padahal bukan kita hafal pun surah Yasin. Betul tak ni? Yang faham tak aku cakap apa ni? Kadang nampak saya macam pisang apa ni cakap banyak. Dia tak kayu dia buat cakap banyak pula ni. Dan kita orang duk baca Yasin dalam masjid tu, dia duk kalong tu, dia duk ikut je. Pasal apa? Pasal dia tak hafal tapi dia boleh ikut. Sebab Yasin tu lancang. Dia masuk masjid. Depa duk buat keliling macam tu. Surah Yasin tu depa tak kat tengah-tengah. Dia main lambat, dia malu nak pergi tengah. Dia duduk kat tepi tu, dia duduk pergi cari ada Quran. So dia ambil Quran. Dia duduk selak cari surah Yasin. Sampai orang baca Yasin habis, dia cari tak jumpa lagi.
Faham tak? Tapi sambil tu boleh baca, duk ikut kat mulut sampai habis baca Yasin. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita baca Al-Quran macam kita baca surah Yasin? Kita tak hafal, tapi boleh ingat tak lepas-lepas ni ayat apa, lepas ni ayat apa, lepas ni ayat apa. Macam mana nak bagi dapat macam tu? Nak bagi dapat macam tu, ulang Quran banyak-banyak macam kita ulang Yasin tu. Mana Yasin pun sama, bukan start kita terus baca lancang. Dia start dengan merangkak dulu, tapi dah rajin baca, lama-lama dia jadi lancang. Macam tu juga dengan Quran. Quran pun akan jadi lancang bila kita selalu baca. Bayangkan kalau tiap-tiap tahun khatam Quran setahun sekali. Kalau umur 40 tahun, 40 kali khatam Quran. Dan insya-Allah Quran baca macam surah Yasin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Entah? Jadi antara penyebab kita selalu tak khatam Quran dalam bulan Ramadan ialah kita tak lancar bacaan. Bila tak lancar bacaan, sebab tu kita selalu berhenti baca. Baca sikit kita berhenti. Baca sikit kita berhenti. Lama-lama kita fed up. Akhirnya kita tinggal dah. Maka saya nak ajak tuan-tuan sekalian yang ada depan saya ni, kita mula baca Quran bulan Rejab. Dengan matlamat kita nak khatam bulan Ramadan ni. Tak apalah. Nah, tiap-tiap kali pun kita masuk Ramadan semangat nak khatam Quran, mula-mula surah Baqarah 1 juzuk, hari pertama, hari kedua dah tinggal separuh juzuk, hari 3 suku juzuk, hari keempat juz tak jumpa dah, jumpa juz oren buah apple aja. Daripada kita macam tu, tapi mai hujung-hujung orang buat majlis baca khatam Quran, kita pun pergi tumpang sekali baca. Tak mau berlakon lah tahun ni. Tahun ni kita tak mau berlakon, tambah-tambah jadi AJK Masjid. Kalau tak khatam Quran, pergi buat program sambutan khatam Quran, padahal dia tak khatam Quran tu malu lah, leceh. Leceh lah, malu ke orang. Habis tu nak buat macam mana? Tuan-tuan start bulan Rejab. Bulan Rejab start baca Quran lah. Baca Quran. Masuk bulan Syaban, tuan-tuan pederas sikit lagi. Masuk bulan Ramadan, kita tinggal sikit lagi. Ejah elok sampai majlis khatam Quran, kita pun khatam Quran sekali. Kali tu tak malu lah. Walaupun kita tak khatam Al-Quran semata-mata dalam bulan Ramadan, tapi paling tidak kita berjaya untuk mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kan? Jadilah insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan bulan Rejab ni jadi bulan yang menambah semangat kita untuk kita berjaya dalam bulan Ramadan yang nak mai tu insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Yang mana begitulah kehidupan kita, bagaimana yang telah Ustaz nyatakan sebentar tadi. Bila mana kita akan merasai keseronokannya setelah kita selesai. Tadilah macam kan, nak sampai satu kelompok, ya Allah, subhanallah. Rasa, tak boleh lah kan, kalau tak training. Dan bila dah kita training, kita dah biasa kayu macam, relax, saya tengok pakcik tu, steady, aku nak habis satu kelompok, berasa seri, taubat nasuha. Sebab apa? Sebab kita tak training. Jadi itulah Ramadan. Ramadan yang mana kita nak mencapai, nak merasai kemanisan Ramadan, sudah tentu persiapan. Sebagaimana Ustaz nyatakan tadi, trainingnya adalah di bulan Rejab. Sebagaimana kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya-Allah yang mana di bulan hari ni, di bulan Rejab pada hari ni, kita perbanyakkan biasa puasa sunat dan sebagainya, baca Quran, tak boleh sejuzuk, 2 juzuk kan, tak boleh 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Ustaz Din kita pun ada tip-tip, dia buka kelas Al-Quran macam-macam, dia boleh Putrajaya ni segalanya ada di sini. Jadi insya-Allah pada panel kita yang kedua, terima kasih juga untuk makluman tuan-tuan. Program kita ini anjuran Gen Surau Putrajaya, ya, dan juga Kembara Mukmin. Terima kasih pada P. Fendi yang mana turut bersama dengan kita menaja program kita pada hari ini. Yang mana insya-Allah, yang mana kalau lihat saya dalam suasana Rejab ni, ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa kita dianjurkan juga untuk menunaikan umrah. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la tashaddur rihal. Yang mana kita dituntut untuk apa? Saya nak kaitkan juga dengan Rejab hari ini, kita untuk persiapan Ramadan kita, dan bagaimana kita dituntut untuk apa? Untuk kita menziarahi ketiga tempat ini. Mungkin Ustaz boleh cerita. Yang mana rakan-rakan yang berada di Putrajaya dah biasalah, kelompok bunga raya, kelompok bunga tiap ayam, semua dia dah tahu. Begitu juga dengan 3 tempat, lokasi 3 tempat ni kadang-kadang kita pergi Hanyai. Dulu everyone can fly. Hanyai, Krabi. Saya geng-geng motor ni kadang-kadang gila-gila juga kadang. Jom Ustaz, kita pergi mana? Starbucks, minum air kopi. Starbucks kan? Genting. Kita layan je kan? Pergi minum air kopi je pun. Tapi tak ada manfaat. Jadi kita hari ni bagaimana Ustaz? Kita nak bagi semangat rakan-rakan kita hari ni supaya mereka ni ada azam. InsyaAllah Ramadan tahun ni, COVID, baru ni saya pergi umrah, saya buat grup.
1 Disember hingga 11. Alhamdulillah balik tu tak ada kena Covid guru saya. Alhamdulillah selamat, lepas saya 2-3 guru tu dah tutup. Jadi mungkin lepas ni kita nak bagi semangat rakan-rakan kita yang ada kat sini hari ni. Kenapa kita dituntut untuk menziarahi ketiga tempat ni? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis dan juga rakan panel saya pada pagi ini dan juga rakan-rakan semua daripada geng Surau Putrajaya kan, dan juga seluruh rakan kayuhan pada pagi ini kan. Sebenarnya tuan-tuan kalau ikutkan, saya ni pun bukannya lama kayuh kan, baru-baru kayuh sangat. Baru kayuh sebabnya diracun lah. Racun itu benar kan, racun itu benar kan. Diracun, dan hari ni kali keempat saya kayuh tuan-tuan. Kali keempat baru kayuh, dan kali kedua kayuhan tu dah pun dia orang ajak buat bunga raya lah. Masa tu tak tahulah bunga tai ayam ke bunga apa Ustaz, bunga tai kereta pun tak tahulah. Tapi hari ni lagi sekali di bunga raya, kali keempat kayuhan dah 2 kali dah dapat bunga raya ni kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ala kulli hal, walau bagaimanapun kita nak sebut tentang kesihatan kita sebagai seorang Muslim kan. Dalam apa-apa urusan sekalipun tidak boleh kita melampau. Tak boleh melampau tuan-tuan. Bukan kata kayuhan ni menyebabkan kita tak mati, bukan macam tu. Ramai pun orang kayuh jatuh meninggal kan, dan dengan kayuh pun jantung meninggal sebagainya. Orang tengah padang bola pun meninggal, betul tak? Maknanya bila ada je kematian, benda ni dia tak boleh nak elak. Cumanya selagi mana kita boleh nak sehatkan badan kita, at least nak fitkan sedikit badan kita kan, itu boleh kita buat. Sebab itulah tuntutan sebagai orang Muslim, menjadikan jasad dia sehat, maka akal dia pun sehat. Jadi balik kepada apa soalan tadi kan, Ustaz Hamdan tanya yang berkaitan dengan 3 masjid. Sebenarnya saya ni pun pernah tajaan ni Ustaz, sebenarnya last minute juga Ustaz. Saya dapat berita daripada Ustaz Nabil, dan Ustaz Nabil kirim salam kepada semua. Dia tak dapat datang hari ni kerana dia positif pada 3-4 hari lepas lah, dan dalam tempoh kuarantin, walau bagaimanapun dia sihat lah. Dia maklum kat saya bahawa program ni nak dijalankan di Sarawak Al-Farabi kan. Jadi saya kata bolehlah saya sediakan baju untuk tuan-tuan kan. Kebetulan travel ni pun dah mula boleh rancak balik kan. Ustaz pun dah pergi umrah, Ustaz Jeffrey pun akan pada 26 Ustaz 26 ni akan pergi umrah, dan saya sendiri pun ada beberapa grup, termasuk grup Ustaz Din kita, Ustaz Yusuf Din Haraki pun ada bawa grup umrah bersama dengan Kemaran Mukmin Travel. Jadi bila sebut pasal travel ni tuan-tuan, macam kita sebutkan tentang perihal 3 masjid kan, perihal 3 masjid. Dan saya pun biasalah pergi umrah sebagainya, dan pergi ke Palestin beberapa kali. Jadi bila kita lihat satu kecintaan umat Islam ni kan, kerana kesatuan kita ni berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama sekali. So bila Nabi sebut dalam hadis bahawa janganlah kamu bersusah-susah, bersusah payah, la tasuddur rihal, jangan bersusah payah untuk nak bermusafir kecuali 3 masjid. Kenapa arahan Nabi begitu tuan-tuan? Kerana di situ terdapat ganjaran yang besar. Salatun fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi ma siwahu minal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang di masjid aku ini, yakni Masjid Nabawi kan, lebih daripada masjid-masjid yang lain sebanyak 1000 kali ganda. So ulama menafsirkan masjid yang dimaksudkan Nabi SAW adalah Masjid Nabawi dan keseluruhan dari pagar ke pagar. Walaupun kita lihat masjid asal tu kecil tuan-tuan ya, dalam sejarah asal tu kecil je masjid. Tuan-tuan tengok ada tiang-tiang Aisyah, tiang Fatimah, itu masjid asal. Tapi telah dibesarkan sampai sekarang, dan ulama menafsirkan hadis tersebut merangkumi yang pagar sekarang ni. Maknanya tuan-tuan semayang di pagar Masjid Nabawi pun dikira 1000 kali juga. Dan Nabi kata yang keduanya, melainkan semayang di Masjid Al-Haram, iaitu 100 kali ganda daripada masjid aku. Maknanya masjid Nabi dengan masjid kita dah 1000 kali kan. Masjid Haram dengan masjid Nabi 100 kali. Maknanya Masjid Haram dengan masjid kita sebanyak 100,000 kali kelebihan yang ada pada Masjidil Haram. Ini besar tuan-tuan. Sebab itulah kita digalakkan untuk pergi ke sana. Dan ulama menafsirkan Masjid Haram 100,000 kali ni bukan hanya kawasan masjid, tetapi keseluruhan tanah haram.
Itu sebabnya kita ni pun orang pergi umrah ni dia tak puas, dia tak pernah berhenti Ustaz Macam saya buat package tuan-tuan, saya selalu pergi ke Korea, ke Jepun kan, ke Hatnyai, Danau Ustaz biasa pergi kan. Tapi pergi cari tom yum lah tuan-tuan, bukan benda lain kan. Rumah kat belakang. Maklum lah kan. Mana kita pergi berjalan. Merata-rata kita pergi, hanya sekali kita nak pergi. Kali kedua tu rasa tak nak pergi dah. Pergi ke UK, orang ajak pergi UK lagi, tak ada apa UK kan, macam biasa je. Pergi ke Swiss kan, dulu nak pergi, dah sampai sekali tak ada apa, rasa macam biasa. Tapi Mekah ni siapa yang kata tak ada rasa begitu? Tak ada orang. Kerana kita sentiasa cintakan, sebab ketika mana Nabi nak berhijrah tuan-tuan, Nabi atas unta ni, dia melihat di belakang Mekah. Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallah. Walau anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Nabi bersumpah bahawa demi Allah wahai Mekah, engkau ni bumi yang paling Allah Ta'ala sayang atas muka bumi ni. Tanah yang paling Allah sayang di muka bumi ni mana tuan-tuan? Di Mekah. Kita pergi Mekah pun sebab apa berulang-ulang? Sebab nak tengok Kaabah, nak beribadat, nak dapatkan ganjaran, nak ziarahi makam Nabi, itu je kita pergi. Kalau tuan-tuan nak lihat fasiliti tuan-tuan, jangan pergi Mekah, jangan pergi Arab Saudi. Teruk sangat tuan-tuan. Pergi ke Jepun cukuplah, tuan-tuan boleh gambarkan macam langit dengan bumi dekat Saudi dengan Jepun ni kan. Dubai, Jepun, Korea, subhanallah. Tapi kita pergi Mekah kerana kita cintakan Nabi, cintakan agama kita dan apa yang disebutkan Nabi sebagai ganjaran yang besar. Dan yang keduanya tuan-tuan, ada hadis satu lagi di riwayat yang lain, Nabi sambung tentang perihal solat di Masjidil Aqsa. Sebanyak 500 kali ganda berbanding semayang di masjid yang lain. Maka sebab itulah kalau kita lah nak bermusafir je tuan-tuan kan, yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji, mungkin dah selalu nak pergi lagi, kalau ada peluang tuan-tuan pergi ke Masjidil Aqsa. Mungkin ada yang pernah sampai, ada yang dah pernah sampai ke tuan-tuan Masjidil Aqsa? Ada pernah sampai, ada kan? Kita bawa voucher Ustaz nak bagi diskaun package umrah, diskaun package Turki, sebab kita ke para mukmin ni memang Turki antara yang top kita lah. Kita ada dekat 7-8 grup untuk bulan Mac ni Ustaz. Bermula daripada Februari 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mac kita ada banyak grup ke Turki. Jadi kita bawa benda ni nak bagi voucher kat tuan-tuan lah. Mungkin Ustaz Jeffrey ada soalan lepas ni kan, siapa dapat jawab kita bagi voucher diskaun yang ada di sebelah kiri kita ni. Jadi di Masjid Al-Aqsa ni satu masjid yang mana menjadi mercu tanda kepada kebangkitan umat Islam. Nak masuk ke sana memang susah sangat-sangat dengan sekatan-sekatan yang dikenakan oleh kerajaan haram Israel. Sampailah sekarang tuan-tuan penindasan sentiasa berlaku. Kalau tuan-tuan boleh pergi ke sana, cuba pergi. Usaha pergi ke sana sekali seumur hidup. Tapi make sure stamina kena kuat tuan-tuan. Memang teruk sangat. Dia punya masjid tu jauh daripada kompleks. Nak masuk kompleks satu hal Ustaz Kompleks Al-Aqsa nak masuk ke pintu pagar kompleks satu hal dah jauh. Daripada pintu tu nak masuk ke Masjid Al-Qibli pula sebelah belakang. Masya Allah, kalau kita stamina kurang, jawabnya angkat takbir dalam bilik hotel lah jawabnya kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita ni dah mula sedar tentang kesihatan sebagainya. Dan itulah antara kelebihan orang Islam, khususnya kalau kita lihat di negara-negara luar, di Arab ke di Eropah, mereka dah biasa dengan situasi berjalan kaki. Di Arab pun tuan-tuan tengok kan, kalau kita pergi umrah ni nak package paling rapat dengan masjid, tak nak jauh-jauh orang kita ni kan. Ini pilihan lah, tak ada masalah. Tapi kalau Pakistan, dia duduk hotel 1 kilometer, 800 meter. Selamba dia berjalan, tua-tua pakai tongkat. Dekat Palestin pun ada sekali anak pergi kan, memang betul-betul mencabar kita tengok. Makcik tu pakai tongkat, berjalan sangat slow. Tapi dia punya kesungguhan Ustaz, daripada hotel nak sampai ke Masjid Qibli dekat 1 kilometer berjalan kaki. Bukannya jalan biasa, jalan naik bukit, naik tangga, celah-celah bangunan tu kan. 1 kilometer lebih kurang lah, ataupun lebih sikit rasanya, dia sampai masjid. Ini kesungguhan dia lah. Jadi kita pun begitu tuan-tuan. Saya pun tak nak sebut pasal banyak benda lain berkaitan dengan hal-hal yang lain-lain selain daripada apa berkaitan dengan travel lah. So itu kelebihan berkaitan dengan Masjid Haram, Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Jadi saya doakan tuan-tuan yang mana dah niat nak pergi umrah kan, kena sentiasa ada niat
Kenapa? Kerana cinta kita kepada Makkah dan Madinah ini kerana Nabi kita berada di sana dan jasad Nabi dikebumikan di sana. Jadi itulah petanda kita nakkan syafaat Nabi, maka tak ada cara lain. Sebab itulah Makkah dengan Madinah ni, kata Nabi SAW, engkaulah yang paling tanah Allah sayang dalam dunia ni. Kalaulah bukan kerana kaum engkau yang menghalau aku keluar, aku tak akan keluar daripada engkau. Tapi Nabi keluar untuk apa tuan-tuan? Merancang strategi, kan? Mengatur strategi dan balik tawan semula kota Mekah. Wallahu a'lam. Dia kupasan yang berkaitan sebagaimana yang telah nyatakan oleh Piu Fendi sebentar tadi, bahawa dalam perjalanan ibadah umrah, ibadah haji yang mana memerlukan stamina. Sebab itulah geng Surau Putrajaya, Surau Farabi pada hari ini kita nak training. Mana kita nak pergi umrah bukan pergi melata gitu-gitu je, tapi memerlukan training yang begitu kental. Nak tawaf, nak sa'i, semuanya memerlukan kekuatan fizikal berbanding dengan ibadah-ibadah baca Quran, aja duduk kat rumah aja. Tapi ibadah umrah, ibadah haji, ibadah ziarah hari ini merupakan training kita pada. Kalau kita mampu buat bunga raya, insya-Allah kita mampu buat tawaf sunat dengan sempurna, kita akan merasakan kemanisannya dan pelbagai lagi. Nak tahu? Daftarlah Kembara Mukmin untuk bawa tuan-tuan ziarah ke Turki, Palestin. Subhanallah, kalau Palestin tu dia punya jalan nak masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, subhanallah, batu-batu, licin-licin tu, licin-licin. Tapi kalau bayangkan kita tak ada stamina nak berjalan, Allah letihnya, mengungut. Jadi insya-Allah dengan penjelasan yang ternyata kesihatan tadi memberikan semangat kepada kita mampu kayuh basikal, kita mampu jaga kesihatan. Insya-Allah suatu hari nanti kami doakan tuan-tuan mampu melangkah kaki untuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Banyak kelebihannya. Dan Ustaz, dalam yang terakhir Ustaz, masa singkat je kita ni, dalam masa sama mungkin Ustaz bolehlah cerita sikit kaitan kita hari ini betapa pentingnya kesihatan dalam kehidupan dalam Islam sendiri, yang mana kata pujangga mengatakan bahawa akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang sihat. Bagaimana Ustaz sendiri pun steady, kan? Saya pun baca buku Usratuna, subhanallah. Bilalah aku nak jadi macam Ustaz Jeff ni, kan? Body steady dengan saya mengimpikan. Saya pun bersembang dengan kawan-kawan, macam mana kita nak tiru Ustaz Jeffrey kita dalam kesibukannya boleh membina keluarga yang begitu bahagia, kan? Dan dengan body kayu basikannya sempat, lagi seramahnya sempat. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tip kepada kami-kami ini macam mana dari segi pentingnya kesihatan dalam kehidupan. Bila mana sihat, kita dapat laksanakan ibadah dengan baik. Dan mungkin juga kalau dengan Allahumma salli ala Muhammad, itulah dia Ustaz Jeffrey kita. Mungkin ada sesuatu yang boleh dikongsi dengan kita. Silakan Ustaz. Nak tahu apa sebenarnya? Apa yang terselindung di sebalik soalan tu sebenarnya? Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mu'minun qawi khairun wa ahab ila Allah min al-mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang dhaif, lemah. Sebab tu antara benda yang Allah bagi kat kita nama nikmat. Nikmat ni nikmat kesihatan. Nikmat tubuh badan. Ini nikmat. Tangan kita ni Allah bagi ni rezeki, kaki ni Allah bagi ni nikmat, mata Allah bagi ni nikmat. Sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan kita ni Allah bagi nikmat. Dan cara untuk kita menjaga nikmat, yang pertama, pelihara daripada rosak. Baca kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandili. Jaga jangan buat bagi tubuh badan kita rosak. Itu cara untuk kita memelihara nikmat yang Allah bagi. Kalau kita buat satu benda yang boleh menyebabkan tubuh ataupun anggota yang Allah bagi kat kita ni rosak, maka kita dikira sebagai orang yang tidak pelihara amanah. Amanah atau tak menjaga, tak mensyukuri nikmat. Kena jagalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Salah satu cara dia ialah kita ikut bagaimana yang dicadangkan oleh sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang reti. Allah sebut, fasalu ahdzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui seandainya kamu tak mengetahui. Tuan-tuan, kita rasa kayu basikal ni baik. Bagus untuk kesihatan tubuh badan kita. Betul. Tapi bukan semua orang bagus kayu basikal. Kita rasa berjoging ataupun dia panggil apa? Jogging lah, jogging. Ini bagus. Dia ada khilaf yang sangat dahsyat ni. Khilaf muktabar dia panggil.
Di antara orang-orang yang kayu basikal dengan orang yang jogging. Orang kalau sembang dengan orang jogging kata apa? Kayu basikal ni yang mengarut dia. Membazir duit banyak. Kan saya sembang tu belanja apa semua. Hang tengok kami beli kasut dia. Apa beli basikal, lepas tu tak puas hati basikal ni lagi 4 upgrade lagi. Satu lagi 4 upgrade lagi. Tak puas hati ni bertukar ni. Tukar dah berapa ribu dia basikal. Lain dia kata apa? Tukar basikal terus beli basikal lain pula. Sampai bila lagi? Hampa tengok kami pakai kasut ya. Beli kasut je. Upgrade pun upgrade kasut je. Salib Muhammad. Lepas tu kita pula yang bahagian Salib Muhammad, yang basikal pula selalu kata apa? Tak boleh. Di satu exercise, hang rujuk tengok ni. Antara exercise yang terbaik ialah bukan lari. Antara exercise yang terbaik ialah berbasikal. Dia ni apa semua? Kita semua masing-masing buat apa semua. Sedangkan sungguh ada orang baiknya lari. Dan ada orang baiknya berbasikal. Ada orang baiknya berenang. Ada orang tak boleh untuk berenang. Saya sendiri tak boleh lari. Bukan sebab saya tak mau lari. Saya tak boleh lari. Sebab saya ada claudication dia panggil. Dia ada saraf yang sempit turun ke kaki. Kalau saya lari, saya tak boleh lari yang tak, saya berjalan laju sikit pun dah cukup. Kedua-dua kaki saya akan tegang. Kalau saya ambil, dia panggil apa Salih Alaihi Muhammad, blood pressure BP kat sini, dengan ambil BP kat bawah ni tekanan dia sangat tinggi. Pasal apa? Saya punya flow darah yang tak baik dekat kaki. Dan lutut saya pun tak kuat untuk lari pasal saya pernah jatuh basikal, putus saya punya ACL saya putus. Lepas tu dulu waktu muda-muda tu aktif sangat-sangat aktif. Mak saya kata apa, masuk hutan. Saya pernah masuk Ironman dulu waktu muda-muda dulu lah. Ada tu ada. Dah ni mak 46 dah tahun ni. Ada cucu dah seorang. Saya semua. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan lepas tu bila dia jatuh basikal tu, turut putus ACL tu, saya duk fikir macam mana jatuh basikal boleh putus ACL. Saya terempas macam tu di sebelah tepi. Doktor kata apa? ACL tu dah macam nak putus sangat dah dulu ni sebenarnya. Dah lama dia duduk bertahan aja. Tapi jatuh tu jadi spark dan akhirnya dia terputus. Sebab nak putus ACL dia kena tilt. Kaki dengan lutut dia kena tilt baru dia boleh putus. Maka saya semat lepas tu buat operation. Ambil ni belakang ni, hamstring ni, dia tebuk letak ada 4 skru titanium dekat dalam ni, 33,000. Cerita dia. Dia bagi insurans banyak. Tapi tak boleh lari ya. Tak boleh lari. Lari sikit sakit, Dia macam lutut saya duk belaga-belaga macam tu. Maka saya di-advise untuk tak lari. Ustaz nak jalan, nak lari, not advisable. Boleh buat macam mana? Ustaz boleh fast pace, berjalan dengan pace yang laju, tetapi pun dia akan, rupanya dalam lutut ni macam-macam dah ada. Bila dia skop masuk tuduh dah macam sarang labah-labah dekat dalam tu. Akhirnya kena cuci dan sebagainya. Tuan-tuan nak buat exercise apa pun, tuan-tuan pergi rujuk kepada orang yang reti, minta advice. Baru ni saya pergi dekat hospital KPJ Pulau Pinang. Buat apa? Pergi buat stress test. Stress test ni apa? Stress test ni bukan nak check tengok kita ni stres ke tak. Nak check jantung. Saya sepanjang saya dah 3 kali dah buat stress test. Setiap 2 tahun 3 tahun sekali saya buat. Sebab yang saya buat stress test mula-mula dulu ni pasal Ustaz Kazim Tumbang dekat Kelantan kena heart attack. Tumbang kat Kelantan. Lepas tu waktu saya pergi ceramah ada salah seorang pada JK Masjid tu dia kata ustaz-ustaz ni pun kena jaga kesihatan. Ustaz-ustaz pun kena pergi buat medical check up selalu. Kadang-kadang dia tak tahu apa yang ada kat penyakit dia kat tubuh badan dia. Dia tak rasa apa sebab dia aktif sangat, dia disibukkan dengan urusan kerja dia sampai dia ignore apa yang ada, penyakit yang ada kat dia, tak tahu limitation tubuh dia. Bila dia buat kerja, dia dah exceed limit dia, akhirnya dia akan collapse. Maka start pada tu saya frequently buat blood test, check tengok darah apa semua sebagainya, buat check jantung. Alhamdulillah doktor tu kata fit like a horse, dia kata. Okey tu. Alhamdulillah saya sebab. Jadi dan yang paling penting bila kita buat yang tu, kita tahu limit kita takat mana. Ustaz punya heartbeat limit takat ni je. 175 itu maksimum, tak boleh lebih dah. Kalau Ustaz lebih, Ustaz push lagi Ustaz boleh macam-macam, boleh bahaya. Maka paling tidak kita tahu takat mana kita punya limit. Tuan kayu basikal, tuan tengok jam, tengok dia punya heartbeat, oh takat ni, okey stop, berhenti rehat dulu. Jangan paksa. Doktor tu kata apa? Kesihatan saya syamat sihat ni bukan boleh, tubuh badan ni bukan boleh ada spare part nak boleh ganti-ganti. Orang nak tinggal lah. Orang tunggu kita, depa tunggu depa tinggal lah. Sebab
apa ni dan kena je dia kata tak boleh nak buat apa dah. Maka Salih Muhammad tuan-tuan, kita kena rujuk kepada orang yang reti. Nak jaga kesihatan betul, tapi rujuk dengan orang yang reti. Kita macam kata ustaz macam kata PU Salih Muhammad Fendi tadi ni, Salih Muhammad, racun itu benar. Betul. Racun itu benar. Sebab itulah daripada Salih Alaihi Muhammad aluminium tukar api jadi full apa? Karbon. Karbon. Sebab itulah tu semua tu racun itu benar lah tu. Ni duk kayu-kayu motorbike dia jadi folding bike. Kata folding bike pasal apa? Geng folding bike racun dia. Lepas tu sekali dia kayu-kayu apa semua. Ni kayu apa semua lah jadi road bike. Macam tu lah pasal apa? Semua kira racun. Tuan-tuan Salih Muhammad betul. Kadang-kadang Salih Muhammad kita terpengaruh dengan kata-kata dan bahasa-bahasa kawan-kawan kita, padahal ada benda kadang-kadang itu di luar daripada kemampuan kita. Bukan dari segi material ni, bukan segi apa semua. Dari saya duk bincang daripada kesihatan kita ni. Kadang-kadang kita dengar kata ni kita kena lari, kita kena jogging. Ini ada kata kita kena panjat bukit. Ada kata kita kena berenang. Yang paling best tuan-tuan tahu apa yang sesuai dengan diri tuan-tuan. Apa yang paling sesuai dengan diri kita? Salih Alaihi Muhammad. Dan kalau rasa sesuai takat mana limitation kita, itu cara dia. Jangan kita terlalu obses, jangan kita terlalu bersungguh nak buat sampai kita lebih daripada kemampuan kita yang akhirnya bukan menyihatkan tapi merosakkan tubuh badan kita. Kita kena ingat apa-apa dalam urusan pun kata Nabi SAW, yang terbaik ialah pertengahan. Mutawassit. Tak terlalu lebih dan tak terlalu kurang. Ambil pertengahan. Sebab kita nak jadi mukmin yang kuat. Yang pertama, jaga. Yang kedua, Salih Alaihi Muhammad, jaga jangan rosakkan. Yang kedua ialah lakukan kebaikan. Cara kita syukur nikmat kita ni dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Guna tangan untuk benda baik, guna kaki untuk benda baik, guna mata untuk benda baik. Yang ketiga, jangan buat maksiat. Yang ni saya nak pesan dekat sahabat-sahabat cyclist semua. Tak mana ada peluang untuk saya bercakap, saya cakap. Kita nak cycle boleh, tapi tolong jaga aurat. Kita tolong jaga aurat. Sebab kita nak, pasal apa kita nak sihat? Kita sebut awal tadi. Tuan-tuan, orang Islam kena ada jawapan ni. Kalau orang tanya tuan-tuan, pasal apa yang hang kayu basikal? Aku nak sihat. Pasal apa hang nak sihat? Sebab aku nak dicintai oleh Allah. Sebab Nabi sebut, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Sebab tu kita nak kuat, sebab tu kita nak sihat, sebab nak Allah cinta kat kita. Kalau kita buat benda tu untuk Allah, habis pasal apa kita buka aurat? Allah suka tak kita buka aurat? Allah tak suka. Lepas itu perbuatan kita bercanggah dengan matlamat. Unless tuan-tuan ada tujuan lain. Kalau tuan-tuan kayu basikal untuk tujuan lain selain pada Allah, tuan-tuan rugi ya. Sebab kita beredah kerana Allah. Kita dapat pahala. Keluar pagi-pagi redah kayu basikal dapat pahala. Trek tu yang kita lalu tu, bunga raya tu saksi depan Allah nanti. Dia jadi tiap-tiap titik-titik pahala. Pasal kami kayu basikal kerana-Mu ya Allah. Rugi kayu peluh, keluar peluh aja tapi tak gugur dosa, nak buat apa? Kita nak gugur peluh, gugur dosa sekali. Allah tambah pahala. Kayu basikal kerana Allah. Tapi bila nak kayu basikal kerana Allah, kita tak boleh buat dosa. Buat benda untuk Allah, tak boleh nak libat dengan dosa. Sebab tu kadang-kadang kita boleh ikut. Tapi ada bahagian orang Islam dia ada limitation dia, ada batas dia. Jaga orang-orang Islam, tak patut saya ingat, tak patut orang Islam kayu basikal masih pakai seluar tight yang pendek. Yang pendek tu. Kan? Baru ni ada seorang, saya kayu basikal. Lepas tu ada siap kayu, berhenti minum. Ni pun kita satu hal lah. Kayu basikal burn 300 kalori. Lepas tu pergi makan roti canai 2 biji dah 600 kalori. Tumpak kan? Kata. Lalu subhanallah kita pun pergi duduk minum. Tahu ada satu grup basikal ni, semua geng-geng road bike yang mahal-mahal punya. Tapi geng pacik-pacik lah. Yang tua-tua ni memang muka tua-tua semua dah. Saya ingat 50 ke atas lah geng pacik-pacik ni. Pakai baju ni lah, pakai baju cycle tu, kemudian pakai seluar pendek. Kalau orang muda pakai seluar pendek tahan kira lagi tuan. Kalau orang tua pakai seluar pendek ni, minta maaf, buruk nampak. Sungguh buruk memang. Kita sama tak menamak ke dah pakcik. Buruk sangat nampak sangat. Tak nak abang lagi dia kecil hati. Sungguh tu seluar pendek, pakai tu seluar ketat pendek tu kan. Lalu berjalan dengan kasut klip dia semua, semua. Lepas tu dia duduk. Dia tak kenal saya. Kalau orang kat situ insya-Allah dia kenal lah kat kampung situ, tapi mungkin
Mungkin sama dia orang bukan orang masjid ke, saya tak tahulah. Tak tahu jenis tak tengok YouTube ke tak tahu. So dia duduk makan sekali lah. Dia duduk makan kat meja sebelah. Lepas tu dia bangun seorang tu. Dia bilang, "Mai mana ni?" Dia kata, kami kayuh kat sini je. Kami ni kayuh tu daripada Seberang Jaya sampai sini. Saya ingat dah lebih, dia kata, berapa nak buat satu circle ni berapa? Kami target hari ni dapat dalam 120 gitu lah. 120 je hari ni. Oh bunyi kan. Kita tahu dahsyat jauh tu. Itulah biasalah. Tapi macam inilah kami dia bangun, dia berdiri tepi sana ni. Dengan sulap pendek dia tu. Dia kata kami ni kawan-kawan semua, kami ni dapat minum apa kami nak minum, kami boleh minum, kami nak minum teh tarik, kami boleh minum, nak minum Coca-Cola, kami boleh minum, kami nak makan apa, kami boleh minum. Yang tu pun cukup lah. Kawan-kawan kami semua ni, selamat nu sat-sat masuk hospital, sat-sat sakit nu, sat-sat kerja mana. Kami dapat sihat ni pun tak apa dah ni kayu macam ni. Oh lah, dia kata begitu. Lah hati saya kata apa? Tak apa. Geram aku nak kata. Hang duk kisah hang makan apa, hang tak kisah dia nak kena bakar dengan api neraka. Betul lah? Faham tak faham tu maksud dia tu? Dia nampak satu segi, dia tak nampak satu segi yang lain. Salih alaihi wasallam. Maka untuk kita dapatkan keredaan Allah atas salih alaihi kesihatan ataupun nikmat tubuh badan Allah bagi, tolong jaga jangan bagi dia maksiat. Kita kena tunjuk contoh. Ada seorang sahabat saya, nama dia Abang Manggerek. Abang Manggerek dia pergi pusing, dia dapat anugerah, dia dapat Malaysia Book of Record, kayuhan solo daripada Kedah sampai ke Mekah, 10,000 km. Salih alaihi wasallam. Kemudian saya encourage dia untuk tulis buku. Akhirnya dia tulis buku. Salih alaihi wasallam. Dia cerita, dia kata, dia tak pernah pakai seluar pendek tu lah. Dia selalu dia pakai seluar track. Dia pun dia tak pakai seluar kayuhan tu pun. Dia kan pakai seluar track tu. Dia boleh kayuh sampai sampai merata dunia dah. Lalu satu hari dia kayuh dengan seorang budak pakai seluar ketat tu, seluar pendek tu. Dia kata, "Hang pasal apa hang pakai seluar aku ni?" Sajalah sambil duduk kayu, duduk sparing tu kan. Dia kata, ni untuk speed. Kita boleh kayu macam ni, dia untuk speed. Lagi dia akan ni apa semua, dia akan absorb tu, dia duduk explain lah. Tu speed lah, dia untuk laju lah, untuk laju. Haju ikut aku. Kata dia laju, dia speed sampai 40 45. Seorang dia kata, "Hang boleh lagi hang pakai seluar tu untuk speed tu." Dia kata, "Sembang bukan pasal seluar tu sebenarnya. Ini bukan pasal seluar tu. Salih Muhammad kan? Tapi yang bina stamina apa semua. Dan orang Islam boleh tunjuk satu teladan, satu contoh bahawa bukan semata-mata yang tu untuk dia dapat yang ni. Tak, dia ada batasan, dia ada limitation dia. Jadi insya-Allah jadi sebagaimana contoh seorang, nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Imam Abu Suja' Al-Asfahani. Umur dia 100 tahun lebih. 100 tahun lebih umur dia. Dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad 100 tahun lebih umur dia sihat, mata dia cerah, telinga dia kuat, tubuh badan dia sihat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia duduk khidmat di Masjid Nabawi. Sapu sampah apa semua. Dia pernah jadi wazir, pernah jadi menteri, pernah jadi mufti. Sihat. Orang pergi tanya kat dia, "Syekh, saya nak tanya Syekh, apa amalan yang Syekh buat sampai umur tua macam ni pun masih sihat tubuh badan?" Apa dia jawab? Dia kata, "Aku jaga anggotaku pada waktu mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada waktu tuaku." Jadi ceritanya, nak sihat tubuh badan, nak Allah jaga, pelihara tubuh badan kita ni, bukan semata-mata kita jaga dia dengan kita beriadah, tetapi kita jaga dia juga dengan kita meninggalkan kemaksiatan. InsyaAllah, mudah-mudahan jadi manfaat. Minta maaf lah kok ada yang terasa ke apa, tak ada niat nak kata kat siapa-siapa. Tapi saya tengok yang kayu ni semua okey hari ni, Alhamdulillah. Pasal mungkin ada gambar ustaz 3-4 orang tu. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita istiqamah dengan pakaian-pakaian yang baik dan jadi contoh kat orang sebenarnya. Kita buktikan kepada orang, tak, laju tu bukan sebab seluar. Kan? Laju tu, speed tu yang kita dapat, top speed tu, salih alaihi wasallam tu bukan. Salih alaihi wasallam ni macam Abang Suprano, salih alaihi wasallam dia average speed 45. Average speed tuan-tuan. Salih Syahmat. Tapi tengok pakai seluar okey je. Salih Syahmat. Tu cara pakai seluar. Kalau tak pakai seluar, guna ke tuan-tuan? Lagi dahsyat insya-Allah. Wallahu a'lam. Kuasa kita nak ride tu jannah. Yang mana kita hanya bukan sekadar ride, bukan kita kayu
saja, tapi kita nak dapatkan ganjaran daripada Allah. Yang mana dakwah ni tak nantinya kita nak jadi ustaz kan. Dan dakwah ni dari segi kayuhan pun kita dah boleh berdakwah sebagaimana program yang telah digerakkan pada hari ini. Kalau ikut ramai Datuk Ajib pun nak join, Ustaz Z pun nak join, tapi ada kekalangan Datuk Ajib dia kena karantin dari segi dia positif dan dia pun rasa lalak jugalah tak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah apa pun itu adalah perancangan Allah SWT. Dan ini last Piun mungkin kita nak buat cabutan ni, mungkin kita serahlah kepada entah untuk kondak kita punya cabutan pada hari ini. Macam mana kita nak buat cabutan ni tuan-tuan? Ke nak bagi rambang ni? Ke nak bagi podium? Mana pasal podium tadi? Saya minta Ustaz Jeffrey untuk buat soalan. Boleh tak soalan? Saya nak bagi dia lebih kurang dalam berapa orang Ustaz? 4 orang boleh? Dua kita ada diskaun package ke Turki dan juga ke Umrah. 250 dan 300. Ada tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat Turki mungkin ada pernah sampai, tapi saya ada route baru. Route baru ni laluan yang ke Senli Urfa Ustaz. Memang program ni sangat-sangat baru. Tuan-tuan boleh Google tengok Senli Urfa, dia akan bawa pergi ke satu kawasan yang menjadi tempat bakaran Nabi Ibrahim AS. Kawasan tu, kawasan Namrud nama dia. Dekat tempat bakaran tu, nak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa, sekarang ni tuan-tuan menjadi tasik yang begitu cantik. Dengan ikan-ikan besar-besar Ustaz. Boleh Google tengok Senli Urfa nama dia. Dan di kawasan tu kita ada satu kawasan bukit namanya Mount Namrud. Kawasan Bukit Namrud ni batu-batu pun ada lagi. Ini firman Allah Taala, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin." Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi untuk melihat bagaimanakah kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi kita ada package tu. So saya ingat, saya pun tak tahu nak pilih macam mana Ustaz. Mungkin Ustaz 2 orang boleh tanya soalan, Ustaz Jeffrey 2 orang boleh bertanyakan soalan, tuan-tuan jawab ke apa ke, dan kita ambil 2 pemenang untuk package diskaun Turki dan juga untuk package umrah. Boleh Ustaz? Silakan. Kita wakilkan pihak surau lah. Nah Ustaz. Okay, silakan. Soalan pertama. Soalan pertama. Tak boleh Google Ustaz. Nabi sebut la tashaddud birihal ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah untuk bercuti, berihlah melainkan ke 3 masjid ini. Sebutkan ketiga masjid tersebut. Tu laju kan. Pertanyaan awal. Okey kan Ustaz, silakan. Okey, silakan. Bagi orang lain okey. Cepat. 3. Okey. Kameraman kita. Jawab je lah kat situ. Berdiri pun tak apa, berdiri pun tak apa. Dengar cakap okey. 3 masjid. Okey. Okey. Boleh Ustaz? Betul kan? Betul kan? Okey. Kita nak cari tu gambar. Saya okey. Nama apa? Nanti setahun ambil nama. Okey, Ustaz. Okey. Soalan kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sebutkan 4 bulan haram. Dalam 12 bulan yang Allah bagi ada 4 bulan haram. Sebutkan 4 bulan haram tersebut. Ada jawapan? Anda tarik 1. Anda tarik bulan Muharram. Ada 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Okey. Silakan je. Okey, Zulkaidah, Zulhijjah dan Rajab. Okey, settle. Piu Fendi suruh bagi soalan mudah-mudah dia kata. Soalan ketiga, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu peristiwa yang berlaku yang merupakan mukjizat Nabi SAW yang tidak berlaku pada mana-mana Nabi kecuali Nabi SAW dalam bulan Rajab. Apakah peristiwa yang sangat hebat tersebut? Isra Mi'raj, okey. Betul tak Okey. Dan soalan yang keempat,
Soalan terakhir. Soalan terakhir. Pada 3 masjid yang Nabi SAW sebut tadi ni, kenapa di-encourage kita untuk kita pergi? Sebab gandaan-gandaan pahala yang Allah berikan kepada masjid-masjid tersebutlah. Masjid Haram 100,000 kali ganda. Berapakah gandaan pahala kepada orang yang beribadat dalam Masjid Nabawi? Yang Google. Jangan 1,000 gandaan pahala, betul. 1,000 kali ganda. Siapa tahu Masjid Aqsa berapa kali ganda? Masjid Aqsa. Masjid Aqsa 500 kali ganda. Pun ada khilaf sebenarnya dekat Masjid Aqsa tu. Tapi salah satu yang 500 kali ganda, betul lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada yang menjawab tadi. Nanti kita ada sesi bergambar sikit dan nanti staf saya akan ambil nama dan nombor IC lah untuk urusan berikutnya. Silakan Ustaz. Okey, seterusnya kita nak penyampaian sumbangan daripada Jawi untuk food banknya yang Datuk Ajib minta kita sampaikan kepada mereka yang memerlukan sumbangan tu. Silakan rakan kita Saudara Otom untuk menerima sumbangan. Silakan Ustaz Jeffrey untuk menyampaikan, mewakili pengarah Jawi untuk menyampaikan sumbangan food bank. Seorang lagi Saudara Azhar. Silakan Otom. Otom ni adalah orang yang mulia di sisi Allah, yang mana dia adalah yang menjaga kebersihan di surau kita dan juga di sekitar ni, yang mana insya-Allah mereka banyak berkorban tenaga masa untuk menjaga kebersihan. Inilah mereka yang hebat. Dan seterusnya silakan Adik Azhar, silakan untuk menerima sumbangan daripada Food Bank Jawi, dan insya-Allah mudah-mudahan sumbangan ini dapat membantulah mereka yang banyak membantu di karya kita. Jadi seterusnya sumbangan kita ni untuk kita silakan pemenang kita. Apa dulu saya? Boleh. Yang Turki, umrah. Yang umrah. Umrah tuan-tuan. Silakan. Rakan kita tadi siapa? Yang pertama tadi, Yang pertama. Dapat 300 voucher. Tak boleh, kena bagi package kembaran mukmin. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Okey, yang kedua tadi. Yang kedua. Pada Awazam. Ini salah seorang pegawai di Pusat Darah Negara. Hari ni pun kita ada program drama darah di Surah Al-Falah. Cuma banyak sangat program JSP hari ni, tak terkejar, orangnya tak ramai. Okey, seterusnya silakan sahabat kita yang seterusnya. Siapa lagi tadi? Abang kameraman kita. Boleh pergi Turki. Saya pergi Turki nak pergi cari mata biru. Ampun. Sini ada mata biru. Ikan bilis mata biru Sabah Sandakan. Dan seterusnya. Okey. Ada lagi? Seorang lagi. Siapa tadi? Abang Adik Azhar. Alhamdulillah. Macam-macam. Alhamdulillah rezeki yang telah Allah berikan. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Piu Fendi, terima kasih Ustaz Jeffrey, dan terima kasih kepada rakan-rakan kita Jen Solo Putrajaya. Ada lagi sumbangan? Ada apa tu? Saya serah kepada Suparno. Apa dia punya? Ni Ustaz jemputan kita. Okey, penceramah kita silakan SU atau Tuan Imam kita ada. Tuan Imam kita diiringi oleh SU untuk menyampaikan sumbangan kepada penceramah kita pada hari ini. Silakan. Tuan Imam Ustaz Zaid Al-Farabi. Ni kaki-kaki kayu semua ni Ustaz. Dia orang kayu saya tak larat 300-200 km. Saya ikut dia orang meninggal terus. Bukan gerak terus, meninggal terus. Okey, silakan. Ambil gambar kenangan. Kita bagi buah ya supaya sihat, makanan sihat. Silakan seterusnya Piu Fendi. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan menaja program kita pada hari ini dengan voucher dan t-shirtnya pada hari ini.
Seterusnya silakan Acai. Acai untuk menerima sumbangan daripada wakil pada JSP. Silakan Acai, Pak Acai. Ini orang kuat kita ni, menggerakkan founder Game Surah Putrajaya. Pozi nak sikit. Lagi siapa lagi no? Ada lagi? Wakil pengarah Jawi. Daripada wakil Jawi adakah? Wakil boleh Aman, wakil Jawi. Ustaz tak boleh, Ustaz pengurusi majlis. Wakil Aman, wakil Jawi. Silakan. Abang Man, wakil Jawi. Okey, wakil PDRM adakah? Wakil pada PDRM. Ada ke dah balik? Okey, tak apalah kalau tak ada. Itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan untuk mengetahui pelbagai program GSP, like lah Facebook kami dan dijemput tuan-tuan untuk menikmati jamuan. Jadi dah habis berkalori-kalori, kita tambah kalori kita. Jadi insyaAllah bergambar. Kameraman minta bergambar. Bergambar ramai, kenangan. InsyaAllah silakan semua pakai baju kita. Gambar. Kameraman kita ni tu dia dua. Kameraman pakai kain ramai. Kalau media putri ke bawah. Gambar.